Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua pada episod kita yang baru pada hari ini. Dan episod ini ditaja oleh sahabat-sahabat baru kita daripada KNF. Ejen Kai, Nurul dan Fitri. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Nak hubungi mereka ni lah kat bawah information yang ada ni. Jangan tak check lah, please check out dorang. Yes. Alright. Video ini juga dijalankan in collaboration with our good friends at GRTV, the media team for Global Ihsan Relief, and orang banyak usaha humanitarian mereka. And a urgent one that they are running currently is called Global Emergency Response Sri Lanka. Sri Lanka currently are going through a lot of issues, politically speaking, humanitarian wise, and so on and so forth. Maka Global Ihsan is preparing to send urgent aid to these affected communities in Sri Lanka. Please do extend a helping hand. The information are shown below. Please. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha anda semua. Amin, dan insya-Allah. memperingankan urusan dan keadaan mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bantu diorang, Allah bantu kita, Betul. insya-Allah. Betul. That's the most important thing. Kita ni kat Singapore ni semua ada, alhamdulillah. Betul. Dah cukup dah. Well supported Alhamdulillah. Itu pun kita tak syukur. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini memang tengah mengeluh. Mengeluh lah kan. Alhamdulillah guys. Macam semua okey? Alhamdulillah. Okay, kita Baik sambung semua. next kita punya kisah Surah Yusuf Oh, you memang excited pasal Nabi Yusuf macam salah satu Terlalu excited bye. taklah, macam I find it amazing lah dia punya jalan cerita dia. Dan I think yang ke depan tu nanti which we will discuss. You know, segmen yang bapak dia nangis sampailah dia jadi buta. Allah. And you know, dan masuklah ke dalam istana, dia dapat jadi cerita Zulaika and all that. Ya. Wah, banyak miracles lah. Yes. I have one frustration Apa dia? Dia adalah kita akan belajar mengenai Nabi Allah Yusuf AS dan kisah dia betul very profound and banyak isu-isu. Tapi kadang-kadang on the ground bila kita tanya orang mengenai persepsi mereka terhadap Nabi Yusuf, at times they would limit it to one thing, which is that Nabi Yusuf tu handsome. Ya, betul. So, I pernah dengar dia orang cakap dia ni dapat cucu ke dapat anak, I lupa lah. Pasal dia orang cakap kalau kau nak anak kau handsome, bila bersalin nanti kau sedekahkan Fatihah kat Nabi Yusuf. Sedekah I dengar orang baca Serius Nabi Yusuf surah. Surah tak, ini baca sedekah surah dia, Fatihah yes. dekat Nabi Yusuf. Uish. Kita fikir macam it's Perlu ke Nabi Yusuf nak Fatihah kita? ini yang this is what frustrates us. Allah sebut this is ahsanal qasas, the best story in the Quran ever, and there are many things that you can learn from it. Kita tak tengok semua benda tu, yang kita ambil satu je, Nabi Yusuf handsome. Ya. Actually, I pernah dengar cerita juga tau. Diorang pakai ayat Nabi Yusuf ni untuk, sorry to say, pelaris Ya, untuk Actually ayat-ayat kalau bisnes dorang and all ya that. melihat pada keadaan sekarang ni, ayat Quran semua jadi ayat pelaris. Itulah pasal. Kadang makna dia bukan makna pelaris pun. Betul. Jadi bila tengok makna ni kena tumbuk ni kan. Macam mana boleh jadi pelaris Makna kan? maybe macam makna lain, tapi dorang macam ada kaitan lah dengan okay, ni boleh kita gunakan untuk pelaris. Something like Dia that. ada perbincangan dia, cuma kadang-kadang kita is the perception of Quran ini kita gunakan sebagai apa. Betul. Exactly. If you understand the Quran, it is so highly intellectual, highly logical, banyak perkara-perkara yang penting. But then kalau kita reduce the Quran down to hanyalah amulets and tangkal dan pelaris dan sebagainya, it's very disrespectful of the Quran. Yes. Ingat tak dulu I pernah cerita, ada orang masuk, dia cakap, Ustaz, kalau you bawa barang through ICA, Ustaz, you bawa daging ke, bawa benda yang takut kena check dengan ICA officer, you sebut sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, you tiup kat muka ICA officer. Tu ICA Paling wah ICA tu macam apa ni kau tengok. makin COVID. Dah pernah nak check satu benda, check satu kereta. Betul. Dia bukan apa, ada amalan-amalan doa tertentu. Yes, there's a methodology for everything. Yes, Don't reduce the Quran in that way. That's my issue. I think amalan ni semuanya harus disandarkan. Betul. Paling simple kalau you nak rasa amalan you tu diterima adalah amalan yang dibuat oleh Nabi SAW. Walaupun kadang amalan tu agak simple biasa. Macam bila kita kasih orang doa, dia kata Ustaz saya macam gini sakit ke apa, baca doa-doa yang Nabi ajarkan ataupun apa yang dalam Quran. Macam kita discuss Ibrahim cerita Nabi Ibrahim, doa banyak sekali. Tapi doa-doa ni untuk mereka adalah seakan-akan macam doa dah biasalah. Takung lah. Kita nak doa yang betul-betul mistiknya. Macam kalau dia macam Rabbana atina macam itu macam tu hari-hari kan ni kita tak baca. ada. Tak macam tak load aja benda ni. Lah. Jadi dengan sebab dia selalu anggap Quran ni as macam shortcut untuk kejayaan Understand. Jadi ambil ayat ni dia boleh hilangkan daripada ni. Ambil benda ni jadi pelaris. Ambil benda ni jadi apa ni orang kata boleh kasih orang ni suka kat dia ke apa ke. So
susah. Kadang-kadang ada sense juga bila orang kata, okay, kalau kau nak perempuan kau baca surah Maryam. Kan? Cuma amalan tu kalau dia berlebihan, anak you keluar biasa you akan Itu you salahkan. you akan pertanyakan benda tu pada Allah. Cakap Allah, kau kata gini benda. Padahal semua anak yang keluar tu is satu nikmat yang besar. Apa pun sifat yang Allah berikan tu adalah yang terbaik kan. So bisa kata dia kata, dulu kita dengar dekat negara-negara jiran kita, kadang bila ada belajar dia kata kalau nak anak lelaki yang handsome, nak mata biru ke apa, baca Nabi Yusuf. Macam mana dia tahu Nabi Yusuf mata biru? Kan? Dan kehandsomean Nabi Yusuf tu Allah letak. Mata biru handsome ke? Itulah kadang macam kau pun boleh pakai. Betul lah. Pakai contact lens. Yelah, bila Allah sebut kisah Nabi Yusuf ni disebabkan sampai ke perempuan-perempuan terperanjat, sampai berlaku macam-macam benda disebabkan kecantikan dia tu, dan hanya fokus kita pada itu. Kita tak tengok pada yang buat kisah Nabi Yusuf indah bukan kecantikan dia. Ya, bukan just that lah. Bukan Not just kecantikan that. dia. Benda Itu lain juga. termasuk di antara keindahan surah tu. Yes. Tapi kalau Allah fokus pada kecantikan sahaja dalam Quran, sebab Nabi Yusuf cantik, tapi kalau Nabi Yusuf akhlak tak baik, buat apa? Betul tak? Betul. So Allah ambil fokus is karakter Nabi Yusuf. Bagaimana dia gunakan kecantikan dia ataupun keindahan wajah dia tu untuk nak melawan syaitan. Betul. Sebab orang yang ada keindahan rupa ni ujian tau. Cubaan dia lain sih. Cubaan besar. Correct. Dan Nabi Yusuf pun dia akui benda tu. Understand. Dan keimanan Nabi Yusuf ketika itu rasanya tak semua orang yang se-handsome dia boleh buat pun. Nanti kita akan pergi pada kisah Tapi dia lah. macam rabak juga dia punya ujian dia adalah dia handsome sangat. Macam ujian kau dalam hidup apa? Aku handsome sangat. Aku tak boleh pergi tempat ni, aku tak boleh pergi tempat tu. But Kecoh itu lah, nanti ujian kecoh. masing-masing tadi kita bincang ni kan. There's an interesting article that was published by yang Malay Department a couple years ago. Dia cerita mengenai persepsi masyarakat Melayu. So sebelum Islam itu merupakan agama dominan di dalam tanah Melayu ini, kita punya pemikiran tu macam mana? Right? Ya, interesting juga nak tahu My point is, Quran ini akhirnya membentuk cara kita fikir. So bila kita baca kisah-kisah Nabi-Nabi, dia membentuk worldview. Dia bentuk cara berfikir. Betul. Kata the author of that particular article, dia cakap ada 3 perkataan ataupun 3 konsep yang define the Malay thinking at that point of time. 3 perkataan dia adalah tuah, sial, macam kena pelan sikit dan kenan. Kenan Kenan apa? So tuah is fortune lah. Okay. Right? So ada amalan-amalan tertentu yang kita kena buat untuk apa dia? Tadi ingat you nak cakap tuamu lah. Dia macam tunggu je nak cakap. Saya tengah tunggu actually. Okay, go. Sorry. So fortune lah. Yeah. So buat ini untuk dapat fortune. Buat ini pakai cincin ni, pakai untuk attract fortune. Itu mindset orang. Okay. Kemudian sial adalah misfortune lah. Misfortune. Jangan buat benda ni, jangan pergi Sway tempat lah, tu, sway. Sway, kesialan Third lah is- senang cakap. Third is kenan. Kau pernah dengar perkataan kenan? Orang cakap terkenan. Berkenan lah. Berkenan. Terkenan. Terkenan. Wah, Kira terkenan macam lah dengan- Kira macam bila dia baca something, anak dia terkenan gitu lah. I pernah dulu yes. ini kita dengar macam-macam cakap lah. Dia orang ni dapat anak. Tiba-tiba anak dia ni muka tak Melayu. Mak bapak Melayu Jawa, tiba-tiba anak keluar ni muka macam peranakan sikit. Jadi isu lah. Ke Shah Rukh Khan lah Dia cakap ni agaknya mak dia ni bila tengah mengandung ni terkenan Shah Rukh Khan. I dengar apa benda orang ni. So mak dia tengok cerita Bollywood banyak DDLJ ke apa ke random Yes. Bapak dia kubulaikan tak So idea kenan is that you do something and it affects your child. ya. Now, kita dalam Islam, kita tak percaya benda tu. Okay. Kita percaya wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa kau buat kau kena. Ya. Pada certain spiritual spillovers yang kita kadang-kadang faham dari sudut. Okay, kalau kita bapa kita usaha dengan cara baik, mudah-mudahan benda itu it will also trickle over to our children. Yes. Tapi kalau kita buat satu benda yang dia akan transfer tu anak-anak kita dan sebagainya, benda ni it is not part of our Tahayul mentality. lah, Tahayul lah. Nanti I think kesian benda- pula anak kita kalau tak bersalah. Tapi Exactly. konsep-konsep ni I tengok berbalik kepada sejarah Melayu pun. Betul. Asal sejarah Melayu ni bermula daripada Hinduism kan. Betul. Animism dan sebagainya. Animism dan sebagainya. Jadi lebih kepada pemujaan, lebih kepada percaya pada benda-benda yang macam orang ni boleh bantu kita, orang ni boleh bagi kita lebih dan sebagainya. Dan benda ni masih berlaku lagi pada masyarakat kita. Kena orang sampai taksub berlebihan terhadap manusia dan sebagainya. So, yalah. Itu yang kadang-kadang kita nak menitik beratkan ilmu dalam benda ni. Ada yang taksub sangat, ada yang macam tak percaya terus pun masalah. Kita neutral lah. Ada kelebihan seseorang tu kadang-kadang dalam hidup kita. Kadang bila orang berubah,
Allah hantar seseorang tu nak berubah disebabkan Allah hantar dia. Tapi bila kita dah berubah, kita kata, oh sebenarnya aku dapat hidayah daripada Allah. No. Tak semua hidayah datang begitu senang tau. Of course lah. Dan Allah hantar seseorang tu mesti ada sebab. Dan konsep Islam selalu mengatakan bahawa kalau kau ada kawan baik, maka jagalah kawan baik kau tu. Betul. Dan Nabi kata, Allah kata dalam Al-Quran juga, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman tu adalah saudara. Is the importance of bila you bergaul ada sedikit sebanyak daripada persahabatan you akan mengubah hidup you. Al-khalwah tu bila dalam Quran Allah kata al-akhilla, orang-orang yang mencintai antara satu sama yang lain seperti kawan, selalu duduk sama-sama ni, pada hari kiamat mereka akan jadi adu, akan jadi musuh. Tapi Allah letak di situ syarat, illal muttaqin, mereka orang-orang yang bertakwa. So kalau you duduk dengan kawan you yang memang bertakwa pada Allah SWT, yang akan babe, kau try ni babe, kau try ni babe, lama kelamaan hidayah tu akan datang pada you melalui dia juga. Melalui kesan-kesan yang dia share kan lah. Betul. Sebab at the end of the day memang hidayah kat tangan Allah. Betul. Sebab ada orang duduk dengan dia 10 tahun pun orang ni baik, dia tak berubah tu memang dia lah. Kalau kita lipat dengan baik lama, main bola tak bagus pun. Betul lah, injury pula ada. Itu hidayat, bukan hidayah. Tapi ulama sebut hidayah itu dua jenis. Hidayatul irsyad dengan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad is the hidayah of means. Berarti katalah macam dia cakap kawan-kawan, ada orang masuk belajar agama ni melalui buku. Ada orang kasih dia hadiah, kasih kau buku lah, kau baca lah. Dia baca, dia dekat kat Allah. Ada orang tengok video, dia tengok katalah video siapalah, ustaz-ustaz kat YouTube ke apa kan, dia dekat kat agama. Itu nama dia means, hidayatul irsyad. Kadang-kadang dia nama dia hidayatul taufiq. Berarti Allah kasih kesedaran terus tanpa apa-apa means pun. That can also happen. Mungkin ujian, itulah mungkin yang daripada kawan-kawan kehilangan, kita yang daripada lain bangsa lah, mungkin orang-orang Cina yang convert. Tak tahu kenapa tiba-tiba convert, kan. mungkin salah satunya lah, mungkin campur dengan orang betul. Campur dengan orang Islam, dan dia dah terbiasa. Ataupun the second one lah, ikut IDB. Kalau yang second one macam Nabi Ibrahim lah, kita tengok. Betul. Memang Allah guide dia lah. Untuk dia lah, curious, untuk cari ini. Dan ada juga orang-orang yang terpilih macam kita juga. Ada juga orang-orang yang terpilih yang memang daripada usia muda dia, kita tengok dia jaga. Dan jaganya dia terhadap diri dia tu mungkin Allah jaga dia. Kan? Bila kita belajar sahabat-sahabat Nabi kan, ada kebanyakan sahabat-sahabat Nabi tu kan daripada jahiliah. So adalah benda-benda yang diorang sendiri tak bangga bila diorang dulu buat. Tapi ada juga sahabat macam Abu Bakar. Dalam riwayat sebut Abu Bakar ni lebih kurang macam Nabi. Maksudnya adalah sebelum Islam tu tak minum arak. Sebelum Islam tu tak pernah berjudi dan sebagainya. So ada juga orang yang Allah suci lah sebelum ni. Ada orang yang macam tu. Itu namanya hidayatul taufiq. Abu Bakar kaya gitu nak main judi. Taufik dia Patut tu banyak apa nama dia, badminton player kan, hidayatul taufiq. Pasal dia dengan abang dia combine babe. Hidayat taufik. Kita sambung Yusuf. Tak gerak-gerak ni cerita kita. Terus kita pada kisah Nabi Yusuf lah. Cerita Nabi Yusuf kita dah berbual itu pasal kisah bagaimana berlakunya jealousy tu kan terhadap adik-beradik dia. So sekarang dia plan plan adik-beradik dia ni nak hapuskan dia ni. No, what is also interesting sebelum kita pergi ni, kita punya introduction itu macam banyak gitu But kalau kita tengok kat ayat-ayat sebelum the exact plan, kan Allah sebut that in the story of Yusuf and his brothers, Yusufa wa ikhwati ayatul lisailin. Allah sebut adalah manfaat ataupun tanda di dalam kisah Ibrahim dan adik-beradik dia. Kata para ulama, kemungkinan yang kita belajar ni bukan sahaja daripada sikap Nabi Yusuf, tapi juga daripada sikap adik-beradik dia. Betul. Ulama khilaf, ulama cakap adik-beradik dia jahat sangat ke? Nanti kita akan tengok tau, even in the planning kan. Plan dia adalah diorang dah mula jealous dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ada macam-macam diorang plan kan. Exactly. The first one was to kill. Betul. Tapi ada yang cakap mungkin kita tak perlu nak bunuh kot. Mungkin kita buat ini ke, mungkin kita buat itu ke. Ulama cakap if you look at that particular story, it is as if diorang tak sampai hati pun nak bunuh ini kan. Betul. They wanted to get rid of him, tapi untuk membunuh, untuk mengambil jiwa seseorang, lagi-lagi adik sendiri ni tak sampai hati. Lepas tu bila kita tengok very end, diorang akhirnya dia acknowledge the greatness of Yusuf apa? Betul. Yes, correct. Hatta ulama sebut dalam Al-Quran, kalau kita tengok ayat-ayat dia sebut satu benda nama dia al-asbab. Allah sebut kami berikan Musa, wahyu Isa kalau nama-nama kan nabi-nabi, tiba-tiba wal asbab. Ulama cakap asbab ni siapa ni? Cucu-cucu ataupun cicit-cicit ataupun anak-anak. Ulama cakap kemungkinan besar al-asbab tu adalah adik-beradik kepada Nabi Yusuf. So this is the story of awal-awal ni nakal,
ujung-ujung ni jadi baik, bukan saja jadi baik, Allah turunkan wahyu kepada mereka. So Ini diorang di pun antara actually interpretation. Nabi. At the Ada end of the riwayat story, lah. Ada riwayat. Mengatakan yang diorang ni kira kehidupan diorang ni sebenarnya diorang jadi baik lepas tu. Jadi Nabi, mungkin dalam perjalanan Nabi Yusuf dah lama tak jumpa diorang ke apa, diorang insaf dan sebagainya kan. Tapi apa ni, disebutlah dalam Quran wal asbat kan. Allah sebut wal asbat. Maka hari ni kalau kita nampak ada orang macam nakal semacam ke, dia pailang ke apa kan, lelek, kita kasih dia time. Mentau satu hari dia jadi orang yang baik. Macam tu lah kan. Agree. Balik pada tadi apa yang apa ni, ayatul lisailin kan. Kemudian Ayatul lisailin idh qalu la yusuf wa akhuhu habbu ila abina kan. Wa nahnu usbah. Dia diorang macam in a way confess lah dengan mak bapak diorang kan. Actually kita dengan antara adik-adik ni, Nabi Yusuf ni habbu ilaina. Macam dia di antara yang paling disayangi lah. Paling diberikan attention, paling that's why kita balik pada kisah yang kita sebut pada episod dulu tu. It's actually disebabkan mak dia wafat pada ketika usia dia kecil tu. Jadi mungkin attention daripada mak tu tak ada, bapak dia bagi full attention kepada Nabi Yusuf ketika tu. Dan adik-beradik mungkin ketika itu diorang tak faham. Diorang tak faham bagaimana bapak dia nak berlaku adil ni. Correct. Kalau bapak dia buat macam sama rata, maka Yusuf akan jadi orang lain. Mungkin attention tak orang luar dia mungkin attention tak sampai kat Yusuf ketika itu. Mungkin dia akan go astray lah. Dia tak akan jadi macam Yusuf yang ni kan. So apa yang Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran pun, yang adik-beradik dia ni yang saya dapat dengar daripada seorang tafsir seorang penafsir mengatakan bahawa dia terbagi pada 3 tau. 3 grup di antara adik-beradik dia. 3 grup. So dia ada 11 adik-beradik lah, kita tengok mengatakan 11 kita tengok sekarang 11 apa. So dalam 11 tu dia ada 3 grup. So ada yang plan untuk bunuh tadi kan, first. Lepas tu yang kedua ada yang plan untuk kita kalau tengok balik ayat dia apa tu ataupun dihumban jauh lah. Second kata kira kita humban dia lah, macam buang dia kat tempat supaya orang tak jumpa dia lagi. Dan yang the third group is kita buang dia dalam perigi. Nampakkan darah, nampakkan baju dia darah, lepas tu kita tunjuk dia kena attack So diorang dah ada 3 group ni tau. So para ulama waktu diorang tafsirkan ayat ni mengatakan bahawa yang the first one tu memang betul-betul marah. Tapi daripada marah dia jatuh pada tak marah bila dengar pada second punya ni. Kata tak payah bunuh lah, kita just buang dia. Jadi diorang dah tone down sikit. So yang third one, which is the third one ni, dia ada lagi satu abang kepada Nabi Yusuf yang dekat dengan Nabi Yusuf. Ada satu abang ni, dia rapat dengan Nabi Yusuf dan Binyamin. Binyamin ni kalau ikut bahasa Inggeris Benjamin. So Binyamin ni dia pun baik dengan Nabi Yusuf. Diorang rapat, diorang 3 orang. So diorang 2 ni cakap, kalau untuk kes ni aku pilih untuk ambil jalan tengah. So actually jalan tengah dia ni kalau you tengok betul-betul, dia actually tak cakap dengan abang-abang dia yang bagus benda ni. Cuma dia kata kalau kau limpah dia dekat dalam perigi dalam ni, ghayabatil jub. Maknanya dia dalam tau, tak nampak Mana tahu memang first dia kata benda yang korang buat ni is actually a slow death untuk dia. So kira orang tengah geram kan, makin bertambah lah geram tu Orang kata bagus slow death Tapi dalam niat dorang bagi cadangan tu, dorang kata kalau masuk dalam perigi ni mungkin ada harapan dia hidup. Akan ada orang ambil dia dan dia akan hidup dengan itu. So ini tiga pecahan lah yang kita dapat belajar daripada adik-beradik Nabi Yusuf punya planning bila nak masukkan. So at the end dorang pilih yang ketiga lah. So waktu dorang masukkan Nabi Yusuf ke dalam perigi tu dengan niat memang betul lah, okey lah kita campak dia dan kita jalan. So bila diorang balik tu, ayat kita seterusnya Allah kata falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'i yabkun. So malam tu bila diorang dah buat kerja tu, diorang balik bertemu dengan bapak dia dalam keadaan isya' malam Diorang seakan-akan nak tunjukkan diorang ni betul-betul dah berlakon lah kira. Berlakon. Actually ayat sebelum dia tu kalau kita tengok, bapak dia kata jangan bawa Yusuf ni. Betul. Kalau kita tengok ayat sebelum dia kan, Allah kata jangan bawa Nabi Yusuf, takut dia nanti dia kena makan dengan ni. Wa antum la tash'urun. Lepas tu qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
arsilhu ma'ana ghadai yarta' wa yal'ab. Kasihlah kita bawa dia untuk main, untuk jalan-jalan kan. Wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Aku sedih kalau korang bawa dia. Takut berlaku benda tak baik lah. Wa akhafu ay yakulahu dhib. Seolah-olah macam dah macam rasa lain macam sikit. Dah rasa lain macam kan. Dan bapak dia sebut pula, aku takut kalau dia kena dimakan oleh serigala. Serigala? Dhib kan? Serigala kan? Wa antum la tash'urun. Jadi bila diorang dengar macam serigala tu macam dah ada plan lah. Okay, kita campak kan. Dan kita balik. Jadi ayat seterusnya bila dia jumpa bapak dia waktu malam tu, Isya'ay yabkun, dalam keadaan menangis lah. Qalu ya abana, wahai bapa kami, inna dhahabna nastabiq, kita pun pergi ke tempat ni main-main, berlumba-lumba semua kan. Wa tarakna Yusuf, kita tinggalkan Yusuf tepi. Inda mata'ina fa akalahu dhib. Maka dia telah dimakan oleh serigala. Fa akalahu dhibu. Ya, tengah tengok ni. Kita tengok apa pasal ayat tu? Sebab isu dia apa tau? Isu dia kalau orang nak buat jahat, susah nak buat jahat lah. Yep. Nak buat jahat ni kena plan, kena consider mana yang paling selamat. Lepas tu balik tu kena Jangan kantoi lah orang kata. Jangan kantoi. Balik tu kena kasih cerita, kena cari excuse. Masalahnya yang buat jahat ni ramai. Masing-masing ada masing-masing ada macam masing-masing. Plan dia tau. Kalau ni apa jadi aku nak cakap dengan bapak aku. Betul. Kan. Maka susah cari buat jahat ni. Itu pun orang nak buat juga. Itu masalah dia kan. Yalah, kita pun tak lari daripada benda tu kan. Betul. Pada setting kan, kita ingatkan hadis Nabi SAW bila Nabi sebut pasal al-bir kan, kata Nabi, bir is whatever that you feel comfortable. Buat baik ni comfortable. Buat jahat ni it's very unsettling. Kau buat jahat kau kena cover macam-macam, hati ni rasa tak tenang dan sebagainya. Saya pernah tanya orang, dia ini kita kerja ustaz lah, kita kena jumpa orang-orang dia satu hari ni datang kat kita, dia cakap, "Ustaz, I messed up." Ustaz. Dia ni memang ada a history yang tak begitu elok. Kemudian dia belajar agama dan sebagainya, dia elak benda-benda lama dia. Satu ketika tu tiba-tiba dia cakap, "Ustaz, I messed up Ustaz." Dia minum. Bila kita jumpa ni, saya tanya dia, "So what happened lah?" Dia cakap, "Ustaz, saya lipat dengan members lama, one thing led to another, minum." And then I ask him one question, "Are you remorseful? Kau rasa bersalah tak?" Cakap, "Ustaz, saya merasa bersalah habis." And then I ask him the question, "When you were drinking, what do you feel?" Dia cakap, "I feel sick in the stomach." Dia cakap, "I know deep inside I'm not supposed to be doing this. But tak tahu macam mana tak minum lah juga." And Tuhan takdirkan macam tu tau. Orang kalau ada keimanan dalam jiwa ni, nak melakukan kesalahan, dia rasa tak sedap. Dia rasa takut lah. Rasa takut. Yes. But the greater thing for me is this tau. Ni dah ujung-ujung cerita dia. Next week kita boleh sambung dia punya details kat Mesir dan sebagainya. The issue is, all of this started because of one word. Ahabbu ilaina. Yusuf ini lebih dicintai daripada kita. Bapa kita ni sayang dia lebih. So, cinta boleh menyebabkan a huge deal of jealousy. I understand. Cinta that can be so beautiful and so wonderful at times can be very much dangerous at the same time. Jadi conclusion ni jangan cinta lah. Adalah berhati-hati dengan bercinta. Okay. Ada orang pernah tanya saya, cakap pasal minum ni. Diorang macam cakap, "Boy, aku tak sure lah buat benda ni kan." Cakap, aku dengar macam diorang cakap kalau kau minum tapi kau tak buat jahat, it seems okay. Dia cakap gitu Dia cakap gitu. Then after that aku cakap, then I ask him lah, "What's your point?" Dia cakap, "Tak, aku kadang macam nak kena macam just kenakan then baru tidur. Macam untuk buat aku tidur." Kira macam sleeping pill lah yes, macam dia rasa macam aku nak entah, aku just macam dah biasa. So then I pun macam, okay, macam mana aku nak jawab kau? Haram gitu lah. Yalah, exactly. So kita tahu lah kan, the alcohol is just dia hukum lah. That's why gitu. Kadang-kadang ada orang kita fikir yang pahala dengan dosa ni works macam kepala otak kita tau. Okay. Kita selalu ingat macam, aku dah solat banyak apa, mesti solat aku boleh cover balik aku punya dosa. Okay. Kira-kira macam like banyak, you buat salah, ni cover salah. Macam kita macam, Nadi aku terasa berat lah bahu kanan. Mungkin dah banyak pahala. Amboi. Kan? Jadi aku minum lah macam ni kan, na'udzubillah. Tapi dia tak works macam gitu. That's why kalau you buat jahat, Allah akan balas you dengan kejahatan, ataupun Allah akan terima benda tu as satu dosa. You buat kebaikan, Allah terima kebaikan you. But at the same time, Allah nak mendidik kita juga. Kita hidup di atas dasar apa sebenarnya? Actually di atas dasar takwa ni. Dan di antara sebab-sebab Allah mengharamkan benda ni sebagai satu ujian bagi kita kat dunia ni. So bila you cakap sebab you nak buat ke tak buat dan sebagainya ni semua, is actually okay for you.
Tapi ikut Allah SWT punya aturan, semua benda kalau ikut kita, okey apa? Alah, minum sekali-sekala, babe. Bukannya ni. Yalah. Memang okey. Tapi okey untuk apa? Untuk you. Tapi di sisi Allah, Allah tak melihat tu benda. Dan untuk Allah, kalau you nak minum hari-hari pun silakan. Allah tak rugi apa-apa. Cuma Allah nak mendidik kita. Kenapa kita ada syariat? Kenapa kita ada akidah? Kenapa kita ada agama? Adalah ni lah orang-orang yang akan dipilih oleh Allah SWT untuk hidup di dalam kehidupan yang selama-lamanya dalam syurga. Betul. So hidup kita ni bukan diatur oleh kita judge, oh okay babe, aku sebab aku dah penuh kan, aku dah solat qiyam, besok aku nak minum, besok aku nak buat dosa dan sebagainya. Dia bukan gitu. Aku dah puasa apa tu yang Asyura kemarin. Asyura yang 1 tahun tak ada dosa kan. Ya. Dia tak works macam mana you rasa gitu kan. Matematik. Jadi bila kadang-kadang ada kawan-kawan yang tanya macam gitu. So macam kadang I nak terangkan pun, I cakap babe, dia bukan macam kau fikir gini tau. Tapi berapa ramai yang orang yang beribadah bertahun-tahun dimasukkan dalam neraka dengan satu dosa. Maknanya dia dah pahala dia habis gitu je. Kan? Dan berapa ramai juga orang yang banyak sangat buat dosa disebabkan satu kebaikan dia masuk syurga. Faham. Jadi dia bukan kerana banyak dia atau sikit, tak. Tapi Allah nak train kita. Kalau kau dah buat, dah tahu benda ni jahat, kan? Itulah ujian dia. Dan bila kau terjatuh dalam benda ni, dia bukan okey. Kau kena bertaubat pada Allah SWT. Actually satu hari kalau ada satu episod ni kita boleh ceritakan tentang konsep dosa dan pahala. Okay. Macam je. Apa tester tu? Aduh. Dah download kat otak danger ni. Astagfirullah. Tak, kalau kita boleh ceritakan tentang konsep dosa dan pahala ni. Because kita tak tahu. Sometimes what you say is correct. Macam kadang kita terlintas dalam Betul. pemikiran kita kan. Okay, kita dah puasa ni, kita punya 2 tahun depan pahala kita dia ataupun puasa Asyura dosa atau pahala kita dah dapat. So what can we do next? Kemarin Lailatul Qadar dah dapat apa? Dia kira gitu like lah. Hari tu 80 tahun cover kan. Ni sampai aku mati je, betul tak kan? So aku buat, okay lah, tahun ni aku buat dosa je lah. Aku ada 79 tahun kan, billion. We can go into it lah, but if there's an observation kan, I think that people sin and people sin differently. Correct. Right? And kadang-kadang orang buat silap pun, orang buat dosa pun, ada orang yang buat dosa yang dosa dia tu tak as dangerous as other people. Betul. Ada orang buat dosa kan, dia buat dosa literally and honestly dikarenakan dia tak tahu. Ada orang macam tu. Ada orang buat dosa dikarenakan kelemahan diri dia. Dia try, tapi ini jatuh juga. Kemudian ada yang degil. Dia tahu benda tu jahat and dia understand the severity of the matter. Dia buat juga, lepas tu dia justify. Kan? Ada orang tak solat. Cakap, kenapa tak solat? Oh, aku kemarin ada hadis lah. Dia cakap hadis. Ada hadis Nabi cakap, kalau kau minum arak kan, solat kau tak diterima 40 hari lah. So tak payah solat lah. Ngam-ngam 40 hari tak sembahyang. Tak 40 hari. Padahal dia tak faham actually solat tu mandatory. Minum lah. You not get the merit of prayer, tapi solat tu wajib juga. Yes. So that's the point, right? The point is, we need to understand that, okay, kita from our perspective kan, kita tengok orang macam gini, kita pun kadang-kadang tak boleh lenient sangat, tak boleh strict sangat. We need to understand. Hasan al-Banna dulu, satu ulama besar, orang tanya dia, orang komplain kat dia, Syekh, ada satu mamak ni kat kampung kita ni kan, dia tak solat lah, ni memang kaki teruk pun lah. Apa hukum dia? Kenapa ni gitu Hasan al-Banna reply, hukum dia adalah kau pimpin tangan dia ke bawah di masjid. Itu hukum dia. Berarti apa? Certain people, they look at things right? And then they stop at judging. So what is your contribution? Sorry Fitri Langkah. What is your contribution? The contribution is kau didik dia. We see all of these people. Kau buat apa kat situ? Kau buat apa? Wah. Help him out. Okay. Baik. Kau Buat apa kat situ, baik? This is another perspective. So bila kita bincang pasal dosa ni kan, Yalah, it's betul. very complex. Even going back to the story of adik-beradik Nabi Yusuf, psychologically ada layer tau. Diorang jahat tapi tak jahat sangat. Diorang nak bunuh tapi in the end tak bunuh. Dia ada intention nak bunuh tapi tak bunuh. Tapi Jadi tak bunuh. pahala pula. Ya. Betul lah. Lain pula kan. So kan? there are layers and layers and layers of understanding Nabi Yusuf, bapa Nabi Yusuf, Nabi Allah Yaqub, begitu juga dia beradik dia. But because of the brevity of time and the limitation of time, kita tak boleh nak sambung. Kita sambung lagi. Apa pun kita akan sambung pada episod yang seterusnya. Teruskan bersama kita untuk episod Jangan yang lupa kita punya seterusnya. kita punya sponsors kita. Ya. Check them out. Check them out. Our friends our new friends daripada KNF, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi pada episod yang seterusnya. Boy.